Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran Surau Kerjaraya yang saya muliakan, sahibul fadilah Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar, sihat kau? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan kasih sayangnya. Dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi membicarakan kitab kita, iaitu ziarah ke alam barzakh ataupun bicara tentang kematian. Alhamdulillah, telah berlalu kita selama beberapa hari ini dengan menyambut satu perayaan ataupun kita sebut satu hari yang teragung, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat mereka yang berarak, melihat mereka yang mengangkat bendera, melihat mereka yang sentiasa memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama? Apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita selawat pada Rasulullah, 10 kali Allah selawat pada kita. Satu kali Allah selawat kepada kita, tak kira 9 tu, satu saja kita selamat dunia akhirat. Maka kalau 9 tu dicampurkan, Masya Allah, tabarakallah, sangat besar manfaat bagi mereka yang berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Nabi SAW. InsyaAllah hari ini tuan-tuan, saya mengambil intipati daripada kitabnya tak bawa tuan-tuan, tapi duduk kat rumah dah baca, tapi kitabnya pakai tinggal tuan-tuan. Nanti orang kata Tok Guru tak apa, dah ingat dalam kepala dah tuan-tuan rahmati Allah. Dia mesti, kita nak mengajar mesti mutalaah dulu, jangan main langgar je tuan-tuan. Kalau main langgar jadi teruk orang tuan-tuan. Tak ada apa main langgar pergi kuliah tak jadi tuan-tuan. Maka dah dibaca, tak ada bawah. Tak apa, kat bawah tu ada kitabnya, tapi dah terfikir dalam kepala apa yang nak disampaikan. Dinukilkan satu kisah, iaitu daripada Hasan Al-Basri. Ini nama famous lah tuan-tuan. Nama yang biasa kita mendengar kalam-kalam beliau, biasa yang kita dengar daripada nasihat-nasihat beliau. Apa yang dinukilkan tentang kisah seorang yang sombong dan juga alim. Bagaimanakah perwatakan saat malaikat Israel mencabut, iaitu mereka yang sombong dan juga yang berada dalam keadaan alim. Dua ni tuan-tuan. Kenapa kita sebut? Sebab ada mereka yang tak sedar berada dalam sifat mazmumah, tetapi mereka masih memperlakukannya.
Mudah cerita kita sebut dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan sebagai manusia, hamba Allah mestilah takhalli dan juga tahalli. Bermaksud dalam hidup kita adanya perlu membuang sifat-sifat mazmumah, sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, sifat takbur, ataupun sifat-sifat yang mengundang padanya mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Sebab disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, sifat-sifat mazmumah ini terkandung sebagai syirik khafi, syirik yang tidak terlihat, ataupun kita panggil syirik yang tersembunyi. Sebab apa saya mengambil kisah ini? Sebab kisah ini mungkin boleh jadi sebagai peringatan buat kita. Ada kalanya kita manusia tak sedar kita jadi sombong. Ada kalanya sebagai manusia tanpa kita sedar kita menjadi riya. Ada kalanya manusia ini tanpa dia sedar menjadi ujub. Kadang-kadang dia bukan seperti itu, tapi bila memandangkan Allah mengurniakan padanya nikmat, tiba dia terasa seperti mana ujub, terasa seperti mana takabur, rasa seperti mana riya. Maka disebutkan ulama, mati dalam adanya sifat mazmumah ni sangat bahaya. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, ada sebesar zahrah. Zahrah ni kecil, hanya terlihat menggunakan mikroskop. Boleh mikroskop, betul ke tuan? Yang dia pakai tu baru nampak zahrah tu bagaimana. Sikit saja, tetap tidak akan menjadi penghuni syurga. Sikit tak banyak. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita ada sedikit sombong. Bila anak kita dapat keputusan yang bagus, kita menilai dengan anak orang lain. Itukah sombong? Tengok, anakku ni, dia menyombong diri dia. Sebab anaknya lebih baik, tuan-tuan. Sebab tu sifat sombong ni kadang-kadang dia tak perasan, tapi dia ada dalam diri. Tak nafikan macam kita juga lah, tuan-tuan, sebagai asatizah. Bila kita ni jadi popular, bila mana kita ni ada satu tahap level yang tinggi, kita akan rasa macam, wish, aku dah tahap yang berbeza, aku mesti jadi orang yang berbeza. Islam tak ajar macam tu, tuan-tuan. Kat mana sekalipun kita mesti jadi lebih zuhud, lebih rendah diri. Ini tidak. Bila kita rasa kita di another level, kita akan rasa macam, wow, ini satu benda yang aku mesti, di seolah-olah ada satu tekanan pada dirinya yang mengatakan, aku mesti ubah gaya hidup aku. Aku mesti ubah dengan gaya siapa aku berkawan. Dahulu semua orang aku reply WhatsApp, sekarang aku pilih-pilih. Betul tak, tuan-tuan? Bila kita di satu another level, takkah itu menjadikan kita sombong? Na'udzubillah min zalik. Bila kita ada sesuatu, kita dah pakai. Dulu kita dengan kawan-kawan kita, selalu kita duduk, tak kira siapa duduk kat warung. Bila kita pakai H, tuan-tuan, orang Facebook kata bangsa H. Duk pakai H, tuan-tuan, tak mau dah. Takkan nak lepak bro, aku H kot. Kat warung ni biasa MyV. MyV pun is king, tuan-tuan. Is king. Tak ada berani buat macam Honor sekali. Nak cerita punya sombong kita ni, kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Bila another level, bukan mengubah hidup kita ke atas level, tapi lebih kita zuhud dan semakin rendah diri. Sebab kalau nak kata Rasulullah is more another level, Nabi seorang ahli syurga. Nabi doa, kalau Nabi minta gunung tu jadi mah pun Nabi boleh minta. Semakin Nabi tinggi darjatnya di sisi Allah, semakin Nabi tunduk rendah dirinya daripada diangkat tinggi oleh para sahabat. Walaupun orang mengangkat tinggi Nabi, tapi Nabi menjaga dirinya daripada rasa ujub dan juga takabur. Sebab tu Nabi kata, aku takut menimpa di akhir zaman kepada umatku adalah syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi tetapi yang mendatangkan satu bahaya di saat seseorang itu meninggal
meninggal dunia. Diceritakan, kata Hasan Al-Basri, diceritakan ada pada suatu zaman seorang sultan. Dalam kalau kita kata sultan, dalam bahasa Arabnya ejaannya tong, sultan. Sultan yang sangat, kalau kita kata sultan ni kira agama orang yang bangsawan lah tuan-tuan. Harta alhamdulillah lah kita kata. Dia kata apa? Ada seorang sultan ini sangat-sangat bangsawan atau mempunyai kekayaan. Apakah dia lakukan kepada pekerjanya, atau kita panggil kepada mereka yang dibayar khidmat kepada sultan tersebut? Apa dia buat? Di saat diceritakan Hasan Al-Basri kata apa? Di saat diberikan baju, nampak orang kenamaan ni tuan-tuan, baju pun dibagi. Kita baju kena cari sendiri, walaupun ada bini tuan-tuan. Bini kata, tanya bini kita, mana baju saya? Dah tua pun suruh cari sendiri tuan-tuan. Dia pun pakai. Lepas pakai tuan-tuan, tak kena dengan tubuhnya. Kata Hasan Basri kata apa? Dia campak pada lantai. Padahal dia boleh bagi elok. Betul tak tuan-tuan? Ni tak kena dengan saya. Dia campak. Sampailah berkali-kali dicampak baju tu kat lantai. Sungguh sombong perwatakan seseorang ini tuan-tuan. Nabi pun tak jenis macam ni tuan-tuan. Nabi ada khadamnya, seperti khadam sepatu Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai dia kata apa? Aku kalau buat kerja dengan Rasulullah, aku tak tahu siapa bos, siapa pekerja. Sebab Nabi duduk turun sekali. Walaupun Nabi mulia, tempat Nabi syurga, kita manusia tak ada tempat lagi, dan tak tahu apa yang akan terjadi pada kita, syurga ataupun neraka. Dan dia campak baju, dicampak tuan-tuan. Orang yang bagi baju tu dicampak ke bawah. Sombongnya manusia tuan-tuan. Nabi pun tak macam tu. Sebab tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diadakan, diutuskan untuk rahmat buat sekalian alam. Dan Nabi juga diutuskan, kata Allah dalam surah Al-Ahzab, untuk menyempurnakan akhlak. Nabi siapa? Tinggi daripada sultan. Nabi siapa? Tinggi lagi martabatnya daripada para malaikat. Tapi Nabi tak sombong begitu. Nabi jenis orang penyabar. Buka dalam kitab sirah. Satu hari Nabi duduk kat rumah, ada orang baling tai kat Nabi. Setiap hari Nabi keluar nampak tai. Setiap hari keluar Nabi nampak tai. Sampai satu saat tiba-tiba tak ada orang baling tai. Nabi tanya sahabat, ada tak orang yang baling tai kat rumah aku ni? Kenapa dia tak baling? Dia tanya semula tuan-tuan. Dia tanya semula. Sahabat kata, orang yang baling tai dekat rumah kau ya Rasulullah, dia sakit, dia demam. Ya kalau dia sakit, patutlah tak ada orang baling tai. Nampak tuan-tuan, Rasulullah berlepang dada. Kita jirannya kucing berak depan rumah kita, disembelih je kucing tu. Mengajaknya orang sebelah. Ada kucing tak tahu belah, mengajuk kita tuan-tuan. Apa Nabi buat? Nabi gimana tuan-tuan? Pergi jumpa orang yang baling tai tadi. Dia pun datang. Ya, kenapa kau datang menziarahiku? Tak, aku melihat engkau tidak membaling tai di hadapan rumahku. Sebab tu aku datang. Sebab hari ni tak ada orang baling tai tuan-tuan. Allah, mulianya akhlak Nabi tuan-tuan. Dia pun jawab, oh engkau ke? Aku baling rumah tersebut? Ya aku. Tapi engkau pula datang ziarah aku yang sakit. Kata dia, orang seperti engkau ni lah patut jadi Nabi. Bukan macam Muhammad bin Abdullah. Dia tak layak nak jadi Nabi. Dia kata sama tuan-tuan. Dia kata tu Nabi, bukan orang biasa. Nabi dia sendiri kata. Lepas tu sahabat kata, wahai pemuda, yang kau katakan Muhammad bin Abdullah tak layak jadi Nabi tu, ni di hadapan kau, yang kau baling tai itu, itulah rumah Muhammad bin Abdullah. Saat dia sakit, dia bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sultan tadi dicampak semua baju. Patut seorang pemimpin mesti ada contoh dan akhlak terbaik. Maka di saat itu dapat saja satu pakaian, dia minta pula seekor kuda. Kuda tu bukan main satu. Dia kata kuda ni tak kena, tukar kuda. Oh, dia kata tukar kuda lain, tak kena kuda ni. Wih, sombong sungguh tuan-tuan. Kita ni nak beli satu wai suku pun payah tuan-tuan. Nak beli satu motor. Patut kita ni sebagai pemimpin ada sifat qanaah. Walaupun kita ada banyak harta.
Dia pun dapatlah satu kuda. Dengan pakaiannya dia berjalan dengan penuh sombong. Dia melalui satu kediaman. Kata Hasan Basri dalam kitabnya tu, dalam satu taman itu atau satu kediaman tu, dengan riak wajahnya. Orang sombong macam mana? Naik kuda. Pandang pun seolah-olah orang kata kalau orang tu lalu depan kita, muka nak kena penyepak. Mana tuan-tuan? Aku tengok muka ni belagak semua, nak penyepak saja tuan-tuan. Belagak sampai di satu perjalanan, kata Hasan al-Basri, ada seorang lelaki tua, pakaiannya seperti mana pengemis. Di saat itu apa dia lakukan? Dia tahan sultan tadi. Maka dia kata, sultan tu kata, siapakah engkau yang memberani tahan aku di depan ini? Maka kata pengemis tua tadi, rapatkan telingamu kepada aku. Siapakah yang menyuruh engkau? Siapakah selayaknya engkau suruh engkau menyuruh aku untuk dekat dengan engkau? Maka kata pengemis tua tadi, dekatkan telingamu. Lalu sultan tadi pun tidak terus melawan, meletakkan telinganya kepada pengemis tadi, orang tua tadi. Apa dia kata? Aku adalah malaikat maut. Aku adalah malaikat maut. Sombong dia tadi, ego dia tadi hilang tuan-tuan. Kata Hasan al-Basri, kata apa? Muka dia jadi pucat, jadi lesu. Daripada kesombongan dia tunggang pada kuda. Apa dia kata? Wahai malaikat Israel, beri aku masa sekejap, aku nak jumpa seluruh ahli keluarga aku. Apa kata malaikat Israel? Tidak dapat. Tanpa diberi peluang, dicabut nyawanya, kata Hasan al-Basri, seperti mana dahan pada pokok yang patah. Dahan itu seperti mana pokok, bunyinya sentapan sangat kuat. Nak dengar tak? Kalau dahan kerak, dia bunyi begitu, seolah-olah jatuhlah dia daripada kudanya. Sebab apa dicabut sedemikian? Sebab daripada sifat sombongnya tadi. Nampak tuan-tuan? Manusia sombong. Peluang pun tak diberikan oleh malaikat Israel. Bayangkan dalam keadaan kita sombong, datangnya malaikat Israel. Sebab tu kata Nabi, anak Adam ni dia ada sifat. Kalau ada satu lembah mah, nak dua, nak tiga. Yang dapat ingatkan dia daripada ketidakpuasan itu adalah mati. Sebab tu Nabi kata apa? Ingatlah kamu kepada kematian, dapat mengingatkan kamu pada akhirat. Ingatlah kamu kepada kematian agar menyingkirkan sifat-sifat yang tak baik pada diri kamu. Apa yang diutuskan Allah kepada sultan, asbab daripada sifatnya itu, maka layanan malaikat Israel itu juga seperti mana apa yang kau lakukan di atas dunia. Sebab tu orang sombong ni tak ke mana tuan-tuan. Dekat atas dunia dia boleh, tapi duduk saat mati, no tuan-tuan. Agak-agak apa terjadi pada dia, begitulah keadaannya tuan-tuan. Kita mesti pernah jumpa orang sombong tu tuan-tuan. Tak pernah tak jumpa. Dalam kita duduk apartmen tuan-tuan, mesti ada orang sombong tuan-tuan. Saya sendiri duduk apartmen, dia punya sombong lain macam tuan-tuan. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dia pandang ke orang lain, ram je aku. Manusia kan. Aku cakap besok kau mati, memang jenazah kau tolak pakai kaki, guling ke bawah, kau tak letak elok-elok. Sombong sungguh tuan-tuan. Jadi manusia, kemana nak pergi sombong-sombong tuan-tuan? Bukannya besok kita mati boleh orang mandi, kita mandi sendiri. Bukan boleh kita pakai baju sendiri. Bukan boleh kita berjalan sendiri ke kubur. Semua orang lain yang buat tuan-tuan. Ditarik nyawa sultan itu dalam sekelip mata. Pangkatnya, jawatannya, kemasyhurannya, segala apa yang dimiliki, semua tidak akan dapat dirasai. Bahkan dia bawa ke dalam kematiannya itu satu sifat yang mana itu hanya pada Allah, iaitu sifat sombong. Nampak? Kita tak perlu sombong tuan-tuan. Kita jadi orang kaya ke, kita ada lebihan harta ke, kita ada pangkat ke tuan-tuan. Saya jumpa dengan seorang profesor, gajinya masyhur besar
Tuan-tuan, seorang CEO hari ni pencen tuan-tuan, pergi basuh masjid setiap Jumaat. Prof, apa Prof buat kat sini? Tak cukup duit pencen. Saya kata Prof takkan tak cukup duit pencen. Takkan nak duk kaya aku bukan nak duit. Ini gaji pun kena bayar kat 4,5. Dia kata siap benar gaji mahal. Dia kata aku duk kaya ni. Hari-hari hang jangan cerita kat orang lain aku ni Prof. Aku ni CEO. Aku ni dulu aku takut aku ni sombong. Aku takut aku ni riak. Hari ni aku nak hapus benda-benda tu supaya aku kembali kepada Allah dalam keadaan aku zuhud. Saya tak bagi tahu dekat surah mana tuan-tuan. Tak bagi tahu. Pengarah KPM pun ada tu pun. Tapi dia dah pencing. Dia apa tuan-tuan? Bulan Ramadan dia sewa satu rumah. Rumah ni flat lah. Dia pada bulan Ramadan more dia siapkan. Dia basuh pinggan. Dia macam orang biasa tuan-tuan. Saya kata tuan pengarah, kenapa jadi duduk sini lama dah cerita ni. Tahun 2017 dia antara pengarah salah satu di Putrajaya. Rumah dia pun di sana. Saya kata kenapa tuan buat begini? Tak cukup duit pencen. Saya kata ini gaya berapa? Hanya 1,000 je. Jadi siap masjid bulan Ramadan banyaklah sikit. Dia siap bulan lain murah. Bulan Ramadan dia banyak sikit sebab punya pinggan nak basuh. Kata kenapa? Saya ni dulu masyhur. Saya suruh orang buat. Apa yang saya nak semua saya dapat. Nak makan semua dapat. Tapi saya tak pernah rasa bagaimana duduk di bawah. Waktu saya duduk kat bawah, tuan-tuan, dia basuh pinggan. Dia susun pinggan. Orang lain dah balik, dia tutup meja. Allah, zuhud orang begini. Tuan-tuan, yang Prof tu lagi lah tengah duk kayu. Prof, tak cukup. Saya tanya, berapa gaji Prof kena bayar? 4,5 je Ustaz. 4,5 ni pun saya masuk dalam tabung. Bukan saya ambil pencen saya lagi tinggi. Ustaz, ni semua saya masuk tabung. Kenapa buat macam ni? Dulu saya sombong Ustaz. Sangat sombong. Saya ada everything Ustaz. Orang datang saya tak mau bagi salam. Biar orang bagi salam kat saya. Nabi dengan kita, kalau kita orang besar, kita mesti diberi salam dulu, betul? Tapi Nabi orang paling besar lagi tuan-tuan. Syurga tapi bagi salam. Tengok Nabi ada tak sifat sombong? Tak ada. Ni yang kita nak pelajari tuan-tuan. Maka di saat itu dicabut nyawa sultan itu dalam keadaan penuh dengan kekerasan. Lantaran pergilah pengemis tua tadi dengan pakaiannya berjalan. Ingat, malaikat Israel ini terlihat pada orang yang hampir mati. Pada orang lain tidak akan terlihat. Maka dia pun berjalan kata Hasan al-Basri. Maka di saat itu dia terjumpa satu orang alim. Orang alim ni baiklah daripada amalannya, pertuturannya, perkataannya. Lalu dia duduk dengan orang alim. Maka dia kata, wahai orang alim, dekatkan telingamu kepada aku. Dia tak nak kata, siapa engkau tiba-tiba datang minta telinga aku dah dapat. Tak ada, macam sultan tadi. Dia pun dekatkan. Dia kata apa? Wahai orang alim, aku adalah malaikat Israel. Dia apa? Dia kata apa? Dia tak terkejut macam tadi. Jangan. Tunggu aku nak jumpa. Tak ada. Selamat datang wahai malaikat Israel. Aku telah lama menanti kehadiranmu. Inilah saat tibanya engkau hadir kepada aku. Power tuan-tuan. Dia sebut begitu tuan-tuan. Selamat datang, welcome. Nandre. Nandre semua sebut. Allahu Akbar. Kita nak jadi orang macam itulah. Dia kata, apakah pertemuan kau dengan aku untuk cabut nyawa aku? Maka dia kata, ya, aku ke sini bertemu denganmu bahwasanya ajalmu telah tiba. Baiklah, aku bersedia. Kata orang alim itu apa? Aku bersedia untuk menghadapi kematian. Maka dia kata, wahai orang alim, tadi aku baru saja mencabut satu lelaki. Dia meminta tangguh pada kematiannya untuk bertemu dengan ahli keluarganya. Kau tak mahu meminta tangguh? Dia kata pada orang alim tadi. Kenapa dia kata tadi? Aku baru saja mencabut nyawa seorang lelaki. Kata Nabi Allah Ibrahim tanya pada malaikat bahwasanya aku ini bila mencabut nyawa seseorang, aku tak tahu dia siapa. Aku sendiri tak tahu dia siapa, dia ni apa, jenis siapa. Aku
tahu Allah perintah, aku cabut. Aku tak tahu dia ni siapa. Tetapi saat mencabut, ruhnya kalau baik, maka dilayani seperti mana orang yang baik. Diutuskan aku melihat keberadaan seseorang itu. Kalau baik dia, maka aku melayani dia dengan penuh lemah lembut. Kalau dia bukan seorang yang baik, maka sekeras-kerasnya aku akan melayan saat dia meninggal dunia. Tuan-tuan, dia kata begitu. Maka dia kata, wahai orang alim, kenapa kau tak mau minta tangguh mati seperti mana orang yang sebelum aku ni cabut? Dia kata apa? Aku rindu untuk bertemu dengan kekasihku, iaitu Allah. Dia nak mati sebab nak bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah. Kata. Maka kalau begitu, wahai orang alim, aku berikan kepadamu, kata malaikat Israel, kesempatan untuk kau melakukan satu ibadah. Maka apa kata dia? Baiklah, izinkan aku mengambil wudu dan solat sunat 2 rakaat di saat rakaat terakhir sebelum aku tahiyatul akhir, di saat sujud, maka kau ambillah nyawaku. Aku suka aku mati di saat aku sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata malaikat Israel, baiklah. Maka di saat sujud terakhirnya, malaikat Israel pun mencabut nyawanya. Kata Nabi SAW kepada malaikat Israel bahawa sahabatku ini adalah orang mukmin. Apa kata malaikat Israel? Aku berlemah lembut kepada orang-orang mukmin. Tengok bagaimana antara orang yang sombong dengan orang yang alim, keberadaannya dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Kita di mana, tuan-tuan? Kita kata, ustaz, kami orang yang alim, kami di situ. Kalau betul kita orang yang alim, saat lagi kita keluar, tiba-tiba dekat lift ada malaikat Israel. Wahai abang Murtada, aku ni malaikat Israel. Berani dia jawab, selamat datang wahai malaikat Israel. Tak berani dia sebut, kenapa aku dulu, orang lain lah. Kan banyak dalam surau tu, kenapa kau biar aku dulu? Takkan kita jenis berani macam tu? Maka kata ulama, cerita ni nak tengok pada kita. Kalau kita seorang yang memperingati pada kematian, yang beriman padanya kematian, yang beriman padanya hari akhirat, yang beriman padanya alam kubur, maka kita akan menjadi orang yang cerdik dengan persiapan setelah kematian. Kalau kita ini ada sifat yang Nabi kata di akhir zaman, iaitu hubbun dunia, iaitu cinta kepada dunia, maka kita akan jadi seperti mana seseorang itu, bahwasanya angan-angannya panjang seperti umurnya masih lama. Kita tidak ada jaminan, tuan-tuan. Hatta kita baru beli rumah, hatta sekalipun kita baru beli kereta, hatta sekalipun kita baru berkahwin, hatta sekalipun kita sedang mengandung, hatta sekali sahaja kita baru mendapat anak, tidak ada jaminan bahawasanya kita akan hidup selama-lamanya. Bila mana sampai saja takdir Allah mencabut nyawa kita, kita akan mati. Cuma nak pesan, tengok apa dialog yang terakhir dengan malaikat Israel. Dia meminta sesuatu kebaikan yang baik. Maka Allah ingin memberitahu kepada kita. Hasan Al-Basri menukilkan kisah ini juga supaya ketahuilah bahawasanya kita sebagai manusia mintalah mati dalam keadaan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita tengok baru ni dalam Instagram, ada seorang siapa bang yang meninggal, dia kata abang keluar dulu. So, ada seorang yang meninggal, anak dengan isteri bang. Isteri dia saja. Nampak tuan-tuan, baru balik daripada umrah kan tuan-tuan. Nampak? Dia tengok saja, saya tengoklah cerita tu, tak tahu betul tak betul, saya tengok dari baca cerita. Nampak tuan-tuan? Orang baik dia tahu matlamat dia bagaimana. Orang baik insya-Allah dia tahu tempatnya di mana. Pengakhiran dia bagaimana tuan-tuan? Baru daripada tanah suci Mekah. Yang mana orang kata balik daripada sana mesti kita nak jadi baik. Balik sana baru nak jadi baik, betul-betul jadi baik, datang daripada tempat yang mulia, tiba-tiba Allah takdirkan dengan
dengan kematian. Agak-agaknya tuan-tuan, kita akhir kita macam mana? Adakah akhir orang baru staf kita di atas motor? Hari ini saja tuan-tuan, di sekolah anak saya, darjah 4-10 tahun meninggal aksiden di Kerit, Perak. Hari ini saja 5 kematian saya dengar. Semuanya berbeza-beza. Sakit tua, aksiden, sakit tua. Tuan, jarang kita jumpa orang sihat tapi meninggal dunia. Tetapi tidak ada jaminan, kerana sultan tadi itu juga penuh dengan kemasyhurannya. Tak ada apa sakitnya. Tetapi saat kedatangan malaikat Israel, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Maka cerita ni tuan-tuan mengajar kepada kita dalam hadis Nabi SAW, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Saat kita ada kesihatan tuan-tuan, ibadahlah. Sedekah yang terbaik adalah sedekah pada waktu kita sihat. Sebelum kita sakit. Saat kita muda, banyakkan ibadah. Sebab kekuatan orang muda beribadah dengan kekuatan orang yang telah berusia sangat berbeza. Betul itu tuan-tuan. Tapi orang tua lagi bagus sekarang tuan-tuan. Bila majlis ilmu, dia lagi lama daripada orang muda. Orang muda 15 minit macam-macam rupa ada. Pinggang tangkap lah, kepala otak pusing lah, macam-macam ada. Saat kita kaya sebelum kita miskin. Saat kita lapang sebelum kita sempit. Saat lapang sultan tadi tak buat apa. Saat disempit hampir kematian baru minta sesuatu daripada malaikat Israel. Mana ditunaikan? Tetanan rahmati Allah. Tapi orang alim tadi tak minta. Saat kita hidup sebelum kita mati. Tuan-tuan, bukan bermakna mati itu penamat bagi segala cerita kita. Tidak. Mati itu adalah permulaan perjalanan kita menuju pada akhirat. Saat kita sihat, buat ibadah banyak-banyak. Saat terlantar kita tak boleh nak buat apa. Saat kita kaya, sedekah banyak-banyak. Jangan tunggu kita miskin baru nak sedekah. Sebelum ni kau kaya tak mau sedekah. Saat dah miskin, tak ada lah. Aku dengar ustaz tu kata, siapa yang nak kaya kena banyak bersedekah. Sebelum ni kau kaya tak payah sedekah sebab dah kaya kau. Tanya ni balik. Rupanya lagi kita sedekah, lagi kita kaya. Sedekah bukan nak kaya dunia, tapi nak kaya akhirat. Dengan sedekah kita bantu orang lain. Saat kita lapang, jangan kau tak ibadah. Saat sempit, baru kau tercari-cari. Kat mana aku nak bertaubat? Daripada mana mula aku nak mulakan? Satu kerugian. Saat ada lapang tuan-tuan, kita lapang ni banyak tuan-tuan. Bila dah ada anak, lapang tu kurang. Saya tanya Abang Murtaza, ada anak ni lapang tu jadi kurang. Bila balik rumah nak baca Quran, dipanjatnya teh kepala. Tuan-tuan, nak beramal tu kurang sikit lah sebab ada anak-anak. Sebab tu kata Allah dalam Quran, isteri dan anak-anak ni sebagai ujian pada kita. Ada waktu lapang, muda-muda, berilah ibadah. Dan di saat kita ada kesihatan, ibadah. Di saat kita kaya, ibadah. Di saat kita lapang, ibadah. Selagi mana hidupnya kita, ibadah. Hidup kita biar setiap helaian nafas, setiap hembusan nafas kita, setiap perjalanan kita, setiap pergerakan kita, biarlah ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti mana orang yang menyesal di kemudian hari, qala rabbirji'un. Minta Allah balik semula ke atas dunia. Tidak. Masanya kita telah sempit pada masanya, tidak akan ada lagi masa kita untuk beribadah. Kenapa saya kata begini tuan-tuan yang menonton video juga? Berapa hari ni tuan-tuan, jarang orang-orang dekat dengan kita sampai 50 tahun. Betul tak bang? Kita hari ni dengar orang meninggal tak lari bawah 40. Pergi tengok statistik dekat hospital. Berapa paling banyak orang mati? Bawah 50. Nak kata sampai 60 tu payah lah bang. Sebab tu Nabi kata, umur umatku 60 ke 70 tahun. Yang sampai tak ramai. Makna kita ni adalah satu mana dalam Quran menunjukkan satu usia. Ulama mengatakan dalam satu usia kita perlu gap bahawasanya kita nak kembali kepada Allah. Usia 40 is satu most important kepada kita
untuk beramal kembali kepada Allah. 40 tu dah cukup dah tuan-tuan. Tak mau enjoy lah tuan-tuan. Jadi ustaz kata macam ni, macam mana loan rumah 35 tahun sampai 65 ustaz, siapa nak bayar? MRTT. MRTT ada. Kenapa kita nak susah? Besok mati selesai. Ustaz, saya baru saja ambil alza baru. Kalau mati macam mana? Ada insurans auto life. Apa gerak kisah? Semua telah ada kebajikan bagi kita saat nak mati tuan-tuan. Tugas kita apa? Selagi hidup bayar. Besok mati ada yang menanggung bagi hutang kita. Kelas. Yang penting ada usaha untuk mati dalam keadaan yang baik. Antara saya cerita tadi kenapa tuan-tuan? Yang pertama, buang sifat-sifat tak baik, masuk sifat-sifat yang baik. Dan jangan sesekali yang kedua kita lupa bahawasanya mati itu sentiasa mengejar kita walaupun dalam apa juga keadaan. Yang ketiga, jadilah orang yang cerdik seperti mana orang alim tadi mengetahui bahawasanya kematian itu boleh tiba masa-masa saja, dan di saat itu dia menyediakan persiapan. Yang keempat, pastikan ingat sebelum 5 perkara, bila datang selepas 5 perkara. Perkara itu mesti ada dalam kehidupan kita sebab kita manusia. Itu dituliskan dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah. Saya suka cerita ni tuan-tuan. Kenapa? Hari ni manusia sombong, suka menunjuk kekayaan dalam Facebook, menayang duitnya RM50, RM150 di dalam Instagram. Ni realiti manusia di akhir zaman. Apa kata Nabi dalam kitab Syekh Ahmad Fahmi Zamzam? Kata Syekh, dia tulis, umat sekarang di akhir zaman akan menimpa penyakit umat-umat terdahulu. Apa dia? Banyaknya mengumpul harta. Dah kumpul harta, belagak pula, tunjuk kepada orang bahasanya aku ada. Ada kalanya, kata Nabi, kekayaan itu dapat daripada sumber yang tidak diredai. Ada kala sampai syubhah, ada kala tak tahu sumber tu syubhah ke haram ke halal. Yang penting terlihat aku dalam keadaan yang kaya. Inilah penyakit umat akhir zaman. Tak dinafikan tuan-tuan. Hari ini orang pakai kereta mewah sikit akan ditunjuk-tunjukkan. Hari ini ada duit, disiap tayang video live, siapa nak duit banyak. Tidakkah kita takut ada kala yang menjadi sebab kita sombong asbab nikmat apa yang Allah kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Maka hadis itu, riwayat itu menceritakan kepada kita, mudah-mudahan menjadi sebahagian pedoman bagi kita untuk belajar terus menjadi orang yang bertakwa, terus menjadi orang yang mempersiapkan diri sebelum datang malaikat Israel. Mudah-mudahan kita juga tetap termasuk dalam golongan orang yang seperti mana diceritakan oleh Hasan Al-Basri, iaitu seorang sultan tadi yang sombong dan matinya dalam keadaan yang sombong. Biarlah kita mati dalam keadaan baik, kita mati dalam keadaan takwa, kita mati dalam keadaan yang disenangi. InsyaAllah mudah-mudahan mati kita dalam mati yang baik. Wallahu a'lam. Sekadar itu dululah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.